Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton pelayar Facebook rasmi Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali di dalam sesi Influencer at Japan bagi edisi Khamis 10 Februari 2022. Baik, tuan-tuan perempuan di luar sana, adakah sihat? Kita di tahun 2022 dan hari ini sebagai pemanas kerusi bagi sesi Influencer at Japan pada petang ini, saya Azraini binti Abdul Majid akan bersama-sama dengan anda semua lebih kurang sejam dari sekarang bagi tajuk hari ni. Tajuk dia sangat-sangat panas dan saya kira kita semua agak terkesan selepas dalam fasa endemik COVID-19 ini. Dengan tajuk kita hari ini adalah menangani kenaikan harga barang keperluan. Ya, barang keperluan semua orang terlibat sebab kita semua hari-hari makan kan, betul tak? Okey, baik. Untuk hari ini bersama-sama dengan saya dengan tajuk dan topik hari ini saya jemput panel khas dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP WPKL, iaitu bersama-sama dengan saya panel jemputannya adalah Puanku Nadiah binti Cik Kumuni, Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP WPKL. Baik, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan Azul. Apa khabar? Ya, sihat. Okey, Alhamdulillah sihat saya. Okey, Puan bersiaran dari mana Puan? Saya di pejabat KPDN HEP Kuala Lumpur di Sunway Putra Mall. Okey, baik, kita berjiran sebenarnya, bangunan bersebelahan saja. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pembuka bicara kita pada petang ini, kita masih lagi berperang dengan COVID-19 dan kita masih belum menang dengan jumlah kes harian hari ini telah melonjak kepada 19,000 lebih. Jadi ayo kita sama-sama berganding bahu jalankan tanggungjawab kita untuk sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini. Ini hanya selingan untuk kita sebelum kita terus ke sesi pemanas kerusi kita pada petang ini. Baik Puan, sebelum kita ke soalan saya seterusnya, saya rasa ada baiknya petang ni kita berkenalan dululah. Boleh Puan kenalkan diri dulu kepada para penonton kita di luar sana. Assalamualaikum pada pengacara kita Puan Azul. Okey, dan pada kita punya yang nonton lah di Facebook Live hari ini, Jawatan Penerangan. Okey, saya Ku Nadia binti Cik Kumuni. Okey, saya selaku ketua unit aduan lah. Okey, so kita memantau aduan-aduan yang diterima daripada pihak KPDN HEP, terutamalah daripada berbagai jenis aduan yang melibatkan di bawah Akta Perundangan KPDN HEP lah. Okey. Baik Puan, dah berapa lama bersama-sama dengan KPDN HEP tu? Saya selama nak masuk 8 tahun lah. Okey, KPDN HEP Kuala Lumpur ni adalah negeri yang kedua lah. Yang pertama saya di Selangor. Okey, sebelum ni di Selangor lah kiranya Puan. Jadinya Puan ni antara, saya kira watak penting jugalah dalam pengurusan KPDN HEP ni. Betul Puan? Tak. Okey. Yelah, sebab menguruskan aduan semua kan. Aduan adalah salah satu prioriti lah. Dia ada untuk KPDN HEP lah. Apa-apa aduan disalurkan melalui kita dan kita pun memantau semua pelaksanaan pemeriksaan. So di situ aduan-aduan kita menjaga antara peniaga dan juga pengguna lah. Baik. Alright. Begitu tadi tuan-tuan dan puan-puan para pelayar Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Petang ni sama-sama like, share sebab petang ni tajuk kita saya kira banyak memberi input sebabnya lepas ni nanti Puanku akan cerita lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk hari ini, menangani kenaikan harga barang ya. Okey, untuk itu Puan, kita ke soalan pertama saya lah untuk sesi pada petang ni. Saya kira ramai di luar sana tahu apa itu KPDN HEP, tapi dia tak tahu apa tu peranan utama sebenarnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dan Puan juga boleh, saya rasa terus khususkan peranan Puan sendiri KPDN HEP
seperti di Kuala Lumpur khususnya? Silakan Puan. Okey, untuk pengetahuan Pak Azil dan juga yang lain, okey, peranan utama kementerian kita adalah membantu dalam perkembangan dan perbangunan perdagangan dalam negeri dan khususnya dalam sektor perdagangan, pengedaran dan kepenggunaan. Okey, antara fungsi KPDHP Kuala Lumpur dalam sektor peruncitan kita adalah menguruskan pelesenan bagi barang kawalan berjadual seperti lesen CSA, iaitu kita tengok daripada GMT, gula, minyak, tepung gandum dan juga gas petrol cair lah. Okey, selain itu juga terdapat alat timbang sukat dan juga permit ejen pemilikan semula lah atau kita panggil EPS lah. Okey, selain itu juga KPDHP juga dia berperanan untuk memastikan harga barangan, kawalan dan mengikut harga yang telah ditetapkan lah. Okey, maknanya bila harga kawalan tu dia peniaga perlu mengikut apa yang kementerian tetapkan lah. Okey, dan juga memastikan rantaian bekalan berada dalam keadaan yang stabil dan juga tidak terputus. Okey. Itu kita punya peranan lah. Okey, itu secara maksud saya ini secara umumnya lah dan di situ saya sebenarnya tertarik ya Puan dalam fungsi utama tu dekat permit ejen pemilikan semula EPS tu. Kat situ sebenarnya saya rasa macam ramai yang tak tahu ni apa sebenarnya ni permit ejen pemilikan semula. Nampak macam bila kita dengar tu macam apa ni macam mungkin ada terma khas sebenarnya, ada perkataan lain ke yang sebenarnya lebih sinonim dengan EPS ni? Boleh Puan jelaskan? Okey, dia permit ejen pemilikan semula dia macam satu ejen yang dilantik kementerian akan untuk kita buat penarikan kereta lah Puan. Okey, kita, daripada pihak tu yang didaftarkan lah, maksudnya pemilik nama ejen-ejen ni didaftarkan ataupun didapat kelulusan daripada pihak kementerian lah. Okey, so maksudnya kalau kita tengok dekat luar tu penarikan kereta tidak boleh sebarangan orang lah. Maksudnya kita tak boleh sesuka hati orang lain boleh tarik kereta kita kalau kita tak bayar dan tunggakan, tak boleh. Dia ada orang yang khas sebab kementerian juga ada kad tersendiri, dia kad EPS sendiri. Sekiranya kalau kita tengok di jalan ke ataupun ada penarikan, kalau contohlah kita terlibat, kita kena minta dia tunjukkan dulu kita punya borang, apa dia kad dia daripada EPS yang kementerian luluskan lah. Itu kita tengok pada EPS sendiri. Okey, baik. Oh, baru maksudnya kat sini lebih kepada untuk proses penarikan kereta lah Puan kiranya. Masa kampung tu kan. Senang faham begitu. Itulah sebab kat situ saya nampak macam terma ni mungkin digunakan pakai dengan ayat lain kan. Baik. Begitu tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita punya pemanas dulu. Soalan pertama kita tanya peranan dulu. Okey. Dan Puan, soalan kedua saya. Saya sebenarnya KPDN HEP ni sendiri kan. Dia semua orang tahu. Di bawah aktiviti penguatkuasaan memantau harga barang kan. Nak pula barang-barang keperluan harian kita lah para pengguna ni. Jadi boleh Puan mungkin jelaskan kat sini hari ni, mungkin boleh kongsikan antara aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan di KPDN HEP KL sendiri. Silakan Puan. Okey, skop aktiviti penguasaan kita meliputi antaranya adalah kawasan bekalan lah. So bekalan-bekalan seperti yang saya sebut tadi lah, GMT itu kita mengawal selia lah dan memastikan bekalan ada saran dan juga harga barangan. Kita tak memantau, cumanya ada barang harga-harga yang kita kata kita kawal tu, kita akan buat pemeriksaan lah kat situ. Seterusnya pada perlindungan pengguna Puan. Perlindungan pengguna tu ada banyak lah kat situ. Hak-hak pengguna tu, pembelian secara online ke ataupun barang-barang yang kita beli, kita melindungi lah. Okey, bagi-bagi kita melindungi, maksudnya peniaga tidak boleh sesuka hati untuk membuat penipuan dalam penjualan. So kat situ kita sentiasa memelihara dan memastikan tahap pengguna dalam keadaan yang tidak orang kata tidak boleh, peniaga tidak boleh mengambil sesuka hatilah.
Okey. So seterusnya memastikan pemain industri juga menjalankan perniagaan secara beretika dan tidak mengelirukan, saya kata tadi lah, tidak mengelirukan pengguna. Maksudnya kalau contoh dia kata dia nak beli barang, harga tu RM5 ke, tapi bila dia bayar harga tu jadi RM6 pula. Dia tak boleh memberi tanggapan atau sesi yang mengelirukan terhadap satu barangan lah. Okey, so pemain industri ni dia perlu peka setiap peraturan yang ditetapkan oleh KPD PHCP lah. So dia kena patuh. Okey. Okey, saya cerita sikit sedikit lah kita punya sepanjang tahun 2021 kan. Okey, sebanyak 27,358 pemeriksaan permis perniagaan telah dijalankan dan daripada situ kita telah menghasilkan sebanyak 471 kes. Okey, pemeriksaan perniagaan ni juga merangkumi sebagai pemeriksaan pematuhan undang-undang, pematuhan SOP. SOP yang sebelum ni kita pun membuat pematuhan SOP lah. Kalau kata peniaga tidak mengadakan scan patut tempat suhu ataupun sebagainya, ini tindakan di bawah kita jugalah. Dia especially di permis dan di shopping complex lah kan. Itu kita akan pantau lah. Dan naziran dan juga naziran jualan langsung dan juga operasi khas lah. Okey, daripada pemeriksaan kita itu kita terdapat sebanyak nilai rampasan yang terlibat adalah sebanyak 16.3 juta. Okey, itu pada tahun 2021 lah. Okey. Baik. Okey Puan, sebenarnya saya tertarik dengan kita punya pecahan kes tu berbalik kepada AKH dengan Akta Pencatutan 2011 tu pada tahun 2021 menunjukkan figure tu menunjukkan 284 kes tu. Kat situ antara saya nampak ada banyak akta yang dikenakan, akta tu yang paling tinggi. Boleh Puan terangkan di situ, kenapa dekat situ paling tinggi kesnya? Okey, Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011 ini dia melibatkan melibatkan pada semasa musim perayaan lah antaranya. Okey, so kalau kita kata pada satu tahun tu, contoh pada tahun 2022 ni, untuk Semenanjung sajalah saya katakan ada 4 musim lah. Kalau kita kata kita akan tengok pada Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa, Deepavali dan Christmas tu, kat situ kita akan membuat satu skim harga musim perayaan. Okey. Kita ada skim, contoh ada perayaan macam baru-baru ni kita ada perayaan Tahun Baru Cina. Okey, bila ada Tahun Baru Cina kita akan letakkan satu barang-barang yang kita ada barang-barang tertentu lah yang kita kawal harganya. So dekat situ bila peniaga dan pemeriksaan dijalankan, peniaga yang tidak patuh kepada peraturan yang kita tetapkan, tindakan akan diambil lah, antaranya sebagai compound on the spot. Sebab tu kalau Puan tengok musim perayaan ni memang kita cover semualah. Pemeriksaan memang ada setiap tahun, kalau 4 kali perayaan 4 kalilah kat situ. So itu peningkatan dia 284 tu lah. Okey. Kat situlah justifikasinya ya. Baik. Salah satu. Okey. Okey, baik Puan, kita beralih kepada jumlah kompaun tu. Saya nak refer balik dengan jadual yang telah dikepilkan tu berkenaan dengan jumlah kompaun yang telah dibayar bagi tahun 2021 sehingga 7 Februari 2022 tu. Mungkin pecahan tu Puan boleh jelaskan sedikit di situ. Okey, daripada sini kalau kita boleh tengok ada 8 akta yang telah tindakan diambil, kompaun lah. Especially kalau kita tengok yang pertama tu Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011. Okey, kita nampak ada sebanyak 284 kes dan nilai kompaun sebanyak 55,550 lah. Okey Puan. Seterusnya kalau kita tengok untuk bekalan, Akta Kawalan Bekalan 1961 ni, pada tahun lepas je ada 12 kes yang diambil tindakan. Okey, yang ini kita tak ada sebarang kompaun dan kita ambil tindakan lah pada ni. Okey, yang ini tak ada. Okey, seterusnya Akta Timbang Sukat 1972.
Okey, itu sebanyak 47 kes dan nilai kompaun yang dikenakan adalah 6,400 lah. Okey, itu adalah jumlah bagi kalau setiap akta itu dia ada nilai dia kat situ. Tapi ada kalau puan tengok akta pihak dagangan tu kita tak ada nilai kompaun tapi sebanyak 5 kes dihasilkan lah. Okey. Untuk akta perlindungan pengguna juga 68 kes dihasilkan pada tahun 2021 dan sebanyak 250 ringgit kompaun dikenakan lah. Okey. Seterusnya kita tengok akta hak cipta 1987. 3 kes dihasilkan dan yang bawah akta jualan langsung dan skim anti piramid 1983 sebanyak 2 kes. Okey, dan yang terakhir adalah akta cap dagangan. Akta cap dagangan 2019 sebanyak 50 kes. Okey. Kalau kita tengok akta cap dagangan ni dia lebih kepada barangan tiruan lah. Baik. Okey. Itu total pada 2021 Puan Azul sebanyak 471 kita punya kes. Okey, dan jumlah kompaun yang dikenakan adalah jumlah kompaun adalah sebanyak 62,200. Okey, untuk tahun ni 2022 ni sebab kita sehingga daripada Januari sehingga Februari 7 hari bulan Februari, so sebanyak 39 lah jumlah kes yang dihasilkan dan kompaun yang sebanyak 8,800. Okey, sebab dia baru lagi so belum lagi ni lah. Yalah, sehingga Februari, 7 Februari saja kan Puan. Alright. Baik, begitu tadi figure-figure yang telah ditayangkan, nampak dekat situlah terdapat berbagai akta sebenarnya untuk melindungi pengguna dan juga in the same time tu sebenarnya peniaga dengan pengguna ni win-win situation lah yang saya nampak lah di situ. Baik, Puan, kita ke soalan seterusnya lah. Ini memang dah masuk terus kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan apakah tindakan KPDN HEP WPKL untuk mengatasi isu kenaikan harga dan masalah berkaitan dengan barangan keperluan harian seperti ayam, telur dan minyak masak paket. Ini memang isu utama lah sebenarnya, terutama di Bandar KL kan, seperti mana kita maklum B40, golongan B40, M40 pun turut terkesan sebenarnya Puan. Kenaikan harga dengan kos sara hidup di KL sangat tinggi kan. Okey, apa komentar? Okey, dalam isu bekalan, kalau kita dalam isu menangani kekurangan bekalan, tindakan awal daripada pihak KPDHP adalah melaksanakan kita ada buat pemantauan setiap hari daripada permis ke permis yang mengalami masalah bekalan lah. Okey, dan kedua kita kenal pasti dulu punca utama mengapa bekalan barangan tersebut tiada. Okey, daripada situ kita dah tahu dah permis mana yang jadi permis A ni kekurangan, permis B ni pun kekurangan. So daripada situ kita akan pastikan bekalan sentiasa mencukupi. Okey. Selain tu juga bila kita nak pastikan macam mana bekalan itu mencukupi, pihak KPDHP juga telah melantik sejumlah 55 permis kedai runcit terpilih dan juga 8 pemborong utama barang keperluan harian yang dijadikan penanda aras kedudukan semasa bekalan di setiap parlimen lah. Okey, maksudnya kalau setiap parlimen tu kita ada pemborong utama. Maksudnya kalau kawasan tu tak ada bekalan, kita akan cari pemborong ni lah untuk menampung bekalan di permis tersebut. Okey, macam tu juga kalau kita pihak KPDHP juga sentiasa memantau pengeluaran barang lah. Maksudnya kalau kita pemborong telah diarahkan untuk cara memantau pengeluaran barang tersebut, pihak pengeluar dan pemborong, kementerian mengarahkan untuk menyediakan satu laporan harian bagi mengetahui kedudukan. Okey, kalau kita kata kedudukan bekalan secara harian lah, maksudnya setiap pengeluar dan pemborong akan beri satu laporan yang dia akan mengetahui kedudukan berapa dia punya bekalan dalam contoh kata kita minyak ke, berapa dia punya jumlah sekarang kedudukan dia untuk kita memastikan bekalan tu mencukupilah untuk setiap premis. Okey. Di wilayah besar juga Puan Azu terdapat sejumlah 15 pembungkus minyak masak bersubsidi. Okey, kita kata
kuota bulanan dia adalah 15 pembungkus minyak masak ni kata kuota bulanan sebanyak 3,441 metrik tan. Okey. Kat situ bila ada kita 15 ni adalah minyak masak yang pembungkus minyak masak yang bersubsidi. Okey, dekat situ kita boleh lihatlah syarikat tersebut dipantau rekod pengeluaran. Daripada 15 tu pihak KPDHP memantau segala pengeluaran dan pengedaran untuk memastikan minyak masak tu sampai ke permis yang disasarkan. Kalau kata permis yang disasarkan kata permis dia tak ada, dan kita pastikan dia akan sampai ke sana. Okey, kalau selain itu juga kita membuat pemantauan ke atas setiap rangkaian pengedaran dan juga dilakukan bagi mengelak ketirisan lah. Okey, kita tak nak sebarang ketirisan berlaku dan kita akan membuat pemantauan. Okey, dalam mengatasi pembelian secara berlebihan, arahan daripada secara pentadbiran juga dikeluarkan kepada peruncit dengan membuat kawalan dan menghadkan pembelian kepada 3 paket sahaja bagi setiap seorang. Dia ada secara pentadbiran ni lah puan, dia ada hadkan minyak paket sebanyak 3 paket sahajalah minyak masak tu. Baik. Yang puan, saya ada isu sikit berkenaan dengan pembelian 3 paket minyak ni. Saya difahamkan ada sesetengah kita, ialah jabatan netizen negara kan, ada komen, saya pernah terbaca berkenaan dengan pembelian 3 paket minyak masak ni. Ada sesetengah kedai runcit, dia macam dia buat satu peraturan, kalau nak beli minyak saja kena beli barang lain dekat kedai dia. Macam mana tu puan? Boleh puan komen? Adakah itu mengikut peraturan sebenarnya yang ditetapkan atau sebaliknya? Kalau ikutkan itu dah jadi pembelian bersyarat dah. Kalau puan tengok bila kita kata pembelian bersyarat tu sebenarnya tidak, pihak kementerian tidak ada syarat untuk buat pembelian apa-apa. Cuma mungkin saya nampaklah kat sini dia buat pembelian bersyarat tu untuk belian contohlah, kalau you nak beli satu ni untuk dia nak buat penjualan bersamalah, maksudnya kalau you beli minyak masak you baru boleh beli barang lain. Kalau kita kata macam tu, tindakan tegas sesiapa permis yang membuat pembelian bersyarat tu, sebarang tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati ada dalam kalangan peniaga, pemborong dan juga pembekal yang terbabit dalam pelakuan tersebutlah. Okey, untuk maklumat juga Puan Azul, minyak masak ni sebenarnya untuk kegunaan isi rumah. Okey, untuk bagi memastikan lebih ramai pengguna dapat memperolehi dan membeli barang kawalan tersebut. Okey, so maksudnya kalau kita hadkan tu, kedai tu mungkinlah dapat pastikan barangan pengguna lain dapat jugalah. Kata kita tak adalah kata semua boleh beli banyak. Dia ada limitkan lah untuk pembelian tersebut. Itu lagi macam lagi okey, sebab kita tak tahu yang beli tu adakah peniaga ataupun isi rumah kan. So lebih baik kalau kita hadkan itulah pembelian sesuatu minyak masak tu. Baik, Puan, saya tertarik balik dengan kenyataan Puan berkenaan dengan melantik 55 premis kedai runcit terpilih dan melantik 8 pemborong. Kat situ boleh Puan justifikan kriteria, mungkin ada kriteria penting untuk melantik 8 pemborong yang Puan nyatakan sebentar tadi tu. Okey, kriteria dia okey, kalau kita tengok dia perlu ada lesen especially. Lesen pemborongan kat situ kan. Okey, kita kalau saya kata tadi 8 pemborong tu sekarang ikutkan sekarang ni 7 je Puan Azul. Lagi satu dah keluar daripada senarai di Kuala Lumpur lah. 7 adalah pemborong kat situ. Dan 55 tu semua mengikut parlimen juga. 55 permis kedai runcit tu itu adalah kriteria yang mempunyai lesen sebenarnya, lesen daripada pihak KPDHP yang boleh menjual barang-barang kita kata barang-barang kawalan kita lah. Baik. Puan, dalam menangani isu kenaikan harga ni, seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi lah berkaitan dengan ayam dan telur.
mungkin ada satu ops keras yang telah dijalankan oleh pihak KPD NHEP sendiri dalam memantau kenaikan harga ayam dan telur ini. Apa komen Puan? Okey, kalau kita kata khas tu kita ada buat pemeriksaan lah. Setiap hari pemeriksaan diadakan di setiap permis. Pemantauan juga dibuat setiap permis kita akan, setiap hari kita akan buat pemeriksaan lah di pelbagai lokasi. So untuk buat untuk isu ayam ni, kalau kata Puan kata dia kata isu hangat kan. Okey, kita nak kata kekurangan ayam tu yang boleh saya katakan kalau kata 70% daripada meningkatnya adalah disebabkan bahan makanan ayam. Okey, kalau Puan kata bahan mentah tu adalah seperti jagung dan kacang soya lah. Yang sebenarnya bahan makanan ayam ni dia sebenarnya Puan Azur dan pengguna semua, dia adalah yang diimport daripada luar. Bukan kita punya daripada dalam. Okey, so bila diimport daripada Brazil, Argentina dan juga Amerika Syarikat. So bila diimport kat situ, jagung dan juga soya tu mengalami kenaikan harga yang mendadak. Okey, disebabkan harga yang mendadak, dia punya bahan mentah makanan ayam tu sendiri menyebabkan kos pengeluaran yang ditanggung oleh pemain industri sendiri meningkatlah. Okey, bila harga meningkat kat situ, pihak industri akan meminta pihak kerajaan menaikkan harga di ladang pula. Dia akan bila meningkat, mungkin dia nak cover balik kos, agak sukar lah Puan. Sebab tu dia ada macam itu kita kata harga ayam tu sebenarnya kita kata mahal lah, disebabkan kos dia bahan mentah tu lah. Baik. Okey Puan. Situ tadi kita bercerita tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak KPNHEP sendiri. Baik, seterusnya kita ke soalan seterusnya Puan petang ni. Tentang ialah menangani jurang kos sara hidup itu sendiri di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini sesuatu yang pada hemat saya sangat sukar kan dalam situasi sekarang ni. Jadi dengan baru ni kita dah tahu kerajaan telah melancarkan program jualan keluarga Malaysia dan program jualan Malaysia. Boleh Puan bezakan, mungkin boleh terangkan secara lanjut lagi kepada para penonton di luar sana, apa bezanya program jualan keluarga Malaysia atau singkatannya PKJM dengan program jualan Malaysia PJM? Nampak macam serupa tapi tak sama saya rasa. Ya, betul. Nampak macam serupa tapi tak sama. Itulah dia. Okey, saya ceritakan sedikit lah. Kalau kata PJKM tadi adalah program jualan keluarga Malaysia. Okey, saya satu sedikit untuk PJKM dahulu ya Puan. Okey, kalau kita tengok PJKM ni adalah telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia pada 2 Disember 2021 di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Okey. Program PJKM ni adalah merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk mengenangi kos sara hidup. Okey, dengan melaksanakan jualan barangan keperluan harian dan dapur dengan harga yang berpatutan. Okey, maksudnya sendiri Puan, PJKM tadi kita lebih kepada mengenangani kos sara hidup untuk melaksanakan jualan keperluan harian lah. Keperluan harian dan juga barang dapur. Itu kita kata PJKM. PJKM di peringkat wilayah Persekutuan pada kali ini kita lebih fokuskan pada 12 barangan yang dipilih dalam skim harga kawalan keluarga Malaysia. Iaitu kalau kita kata ayam hidup, ayam standard, ayam super, ayam telur ayam grade A, telur ayam grade B dan juga grade C. Okey, cili merah, tomato, sawi, kalau kata kobis bulat import, dia tak termasuklah Indonesia dan China. Okey. Indonesia dan China tidak termasuk Beijing. Okey, dan juga kacang panjang serta timun. Itu kita kata seperti selalu untuk PJKM. Okey. Kalau kata manakala untuk program PJM ni, program jualan Malaysia. Program jualan Malaysia ni dia dilancarkan oleh YB Menteri KP dan HCP kita pada
9 Januari 2022 di Jalan Bukit Bintang. Okey, PJM ni dia lebih dan memfokuskan pada barangan yang bukan keperluan asas, Puan. Okey. Okey. Tuan-tuan, kalau kita tengok tadi, itu tadi keperluan asas kan? Okey, Betul. sekarang harian dan dapur. Sekarang ni untuk PJM ni dia bukan keperluan asas. Maksudnya keperluan asas isi rumah seperti dia macam pakaian, barang elektronik, peralatan sukan dan juga lain-lain. Itu kita punya perbezaan sedikit kalau nampak. PJM 2022 juga kita merangkumi pada segmen musim perayaan. Kalau tengok musim perayaan, segmen jualan mega, jualan akhir tahun dan segmen jualan khusus. Okey. Dan sebanyak 8 program utama yang dirancang oleh pihak kementerian dan diselaraskan oleh KPDN-SHIPI bersama pemain industri, Puan. Okey, pemain industri ni tuan-tuan dan puan-puan dengan peruncitan di seluruh negara bermula Januari sehingga hujung tahun pada tahun ini 2022. Okey, 8 program tu kita kata pada maksudnya kita ada segmen masa jualan tahun baru Cina yang baru lepas ni. Okey, jualan raya Aidilfitri akan datang ni kita akan adakan salah satu program. Yang ketiga jualan pesta keamatan, keempat jualan hari gawai, jualan mega merdeka dan hari Malaysia. Okey, jualan hari sukan Malaysia, jualan hari Deepavali dan jualan hari Christmas dan year end sale. Okey, itu adalah antara 8 program yang diadakan untuk PJM. Okey, so mungkin masih lebih jelas lah antara PJM dan juga tadi kita kata PJM. Okey. Baik Puan, betul lah kat situ nampak serupa tapi bukan dia. Memang tak samalah sebenarnya kan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, puanku sekali, petang ni kita ada tayangan sebenarnya yang disediakan oleh penerbit kita hari ini tentang video pelancaran hari tu. Program Jualan Malaysia tu, program Jualan Keluarga Malaysia tu. Okey, baik. Kita saksikan video yang ditayangkan. Okey, lepas daripada buat hari keluarga yang sebelum ni, so dia punya efek kepada customer nampak ada improve lah. Ada improve lah, maksudnya perubahan positif. Perubahan positif daripada customer. So sales semua dia naik lah? Ada meningkat. Alhamdulillah. Ada meningkat dekat sini lah. Sebelum ni kita punya sales cuma kita ompah saja mendata. Tapi so, sekarang lepas kita buat yang ni, alhamdulillah ada impact ni juga lah positif. Ya, sebab orang cakap barang fresh kat sini so far harga harga memang terbaik lah. Berbaloi lah kalau orang datang. Cuma kata orang cakap ada sesetengah harga tu kita tak boleh nak kata orang nak compare harga dengan tempat lain. Tempat lain. Itu saja. Benda ni baik. Jadi patut diteruskan lah. Supaya pengguna-pengguna makin ramai menggunakan produk-produk kita lah. Dari satu dari segi harga lah. Kawalan tu mesti konsisten lah. Kawalan harga tu mesti konsisten. Jadi kita sebagai pengguna kita rasa terima kasih lah. Ada promosi macam ni hari Minggu kan. Hari Minggu jadi ramai orang membeli kan. Tolong orang dia. Okey bang, harga macam ni okey, patut diteruskan lah. Terima kasih banyak Pak. Baik. Program jualan hari keluarga Malaysia ni harus diteruskan lagi atau tak Kak? Dia harus diteruskan. So kalau dah pendapat Kak kan, dia ada beri efek pada rakyat Malaysia tak? Yang mesti ada kesan. Mesti ada kesan lah kan? Okay. Walaupun kadang-kadang benda tu kecil, tapi bisa ada impact. Because bila banyak, dia jadi berbeza. Okay. Kalau rasa Kak, barang-barang tu patut di bahagian mana patut diberikan harga murah? Makanan lah. Makanan banyak lah. Makanan ni keperluan utama kan. Mana pun makanan. Okey. Ya, itu saja. Terima kasih Kak. Okey, baik, begitu tadi tayangan video tentang komen para pengguna di luar sana berkenaan dengan program Jualan Keluarga Malaysia PKJM oleh KPDN HEP WPKL. Baik, Puan, sesi kita terus dipanaskan lagi pada petang ni dengan soalan seterusnya dari saya.
Okey, Puan, selaku kita semua tahu tugas KPD NHCP ni sangat berat sebenarnya sebab dia berkaitan dengan pengguna kan dan melibatkan barang-barang keperluan harian pengguna. Pengguna tu termasuklah saya juga dan Puan juga. Okey, baik. Puan boleh jelaskan di sini mungkin ada cabaran tertentu dan saya rasa banyak betul cabaran yang dihadapi oleh KPD NHCP itu sendiri dalam menangani karenah pengguna terutamanya lah. Dan peniaga tu kita dah memang tahu dah kan. Kita sekarang ni nak dalam keadaan win-win situation. Pengguna menang, peniaga pun menang. Jadi mungkin Puan boleh detailkan di sini antara cabaran yang dihadapi oleh KPD-NHCP itu sendiri. Silakan Puan. Okay. Kalau ikutkan tadi macam Puan cakap kan, salah satu cabaran memang kita menyelia dan bertanggungjawab bagi pihak industri dan juga pengguna. Okey, oleh itu cabaran kita nak hadapi, nak mengimbangi kepentingan dua-dua pihak ni Puan. Kata win-win situation tadi kan. Okey. So juga pihak pengguna juga sekarang ni dia lebih ke depan dan bijak untuk mengetahui hak-hak mereka sebagai seorang pengguna. Okey, salah satu kita kata pengguna akan mendapatkan hak untuk mendapatkan ganti rugi lah. Okey. Dan selainnya pelbagai jenis aduan yang diterima daripada pejabat KPD-NHCP Kuala Lumpur termasuk aduan-aduan yang di luar bidang kuasa KPD-NHCP yang mana kami akan juga salurkan aduan tersebut kepada kementerian dan agensi yang berkaitan lah. Okay, kalau kata aduan tu bukan di bawah bidang kuasa KPD, kita akan membantu pengguna-pengguna ini untuk menyalurkan kepada kementerian berkenaan lah. Okey. Dan juga aduan-aduan yang melibatkan penguatkuasaan tindakan HCP yang diambil tindakan sewajarnya bagi menjaga dan melindungi kepentingan pengguna. Baik, okey Puan. Daripada cabaran yang dihadapi tadi tu, boleh Puan mungkin senaraikan contoh-contoh aduan yang telah diterima oleh KPD-NHCP itu sendiri, mungkin contoh aduan yang kerap kali diterima dan mungkin Puan boleh nyatakan sekalilah mungkin statistik dari 2021 berapa banyak mungkin yang telah diselesaikan. Silakan Puan. Okey, pada 2021 aduan yang KPD-NHCP Kuala Lumpur terima untuk makluman Puan dan semua, jumlah aduan diterima sebanyak 6,921. Okey, yang ini adalah daripada pelbagai jenis kategori yang terima lah. Okay. Antaranya contoh saya bagi kenaikan harga barangan, kesukaran mendapatkan bekalan telur dan minyak masak. Okey. Dan juga penipuan barangan harga. Kalau kata harga tu, harga yang dipamerkan adalah baju tu dekat kaun bila kita kata dia gantung dan dipamerkan tu harga dia RM35. Bila bayar harga tu RM50. Tak sama. Okey. Itu pula banyak juga kalau kita ikutkan mungkin permis akan kata, peniaga akan kata terlepas pandang masa dia tukar ke ataupun dia buat penurunan harga kan. Okey. Dan keselipan itu kita ambil satu sebagai adalah tidak boleh dipandang indah lah dan kita ambil tindakan tegas lah. Sepatutnya peniaga-peniaga perlu tahu ataupun kena peka lah setiap apa yang dijual dan dikeluarkan. Okey, penipuan tak ada alat timbang dan sukat. Ini adalah mengenai penimbang yang tidak ditentusahkan lah, alat timbang yang tidak ditentusahkan. Okey, seterusnya aduan mengenai skim cepat kaya dan gores dan menang. Okey, ni kalau kita tengok berlaku kadang-kadang ada yang di shopping kompleks datang disuruh gores, aduan ni pun banyak ada lagi. Okey, ataupun kita kata masuk sesuatu skim tersebut yang boleh menggandakan wang dia lagi. Hari ni you boleh laburkan contoh RM1,000. Nanti minggu depan you boleh dapat RM5,000. Sepatutnya pengguna kena peka dan alert benda-benda macam itulah. Kita nak pastikan bahawa skim yang disertai itu adalah betul ataupun tidak. Okey, seterusnya barang tiruan dan juga penjualan barang yang tidak mempunyai cap dagang yang kita kata tidak menempuhi sijil pendaftaran daripada MYPO. Maksudnya kalau
kita kata sesuatu barangan tu yang punya jenama dia ada tuan bahasa pasar dia kata dia ada tuan dia punya sendiri. Orang lain tak boleh menggunakan sesuka hati ataupun menjual di pasaran lah. Okey. Untuk seterusnya kita kata penipuan pembelian barang ataupun kita kata transaksi, kebanyakan penipuan ni berlaku dalam transaksi dalam talian lah, online kita kata online kan. Okey, contoh kalau saya boleh bagi perumpamaan, kalau kita beli handphone jenama A, kita nak beli jenama A tapi bila sampai kat kita jenama Y. Okey, itu pembelian yang kata itu adalah salah satu pembelian barangan penipuan lah, kalau kata kita bahasa dia. Ataupun orang boleh kata harga mahal. Harga ni melibatkan perubahan harga yang jual ataupun tidak munasabah lah, harga yang dijual tidak munasabah. Okay. Dan selainnya iklan yang mengelirukan pun boleh jadi iklan mengelirukan tu tidak seperti yang ditawarkan. Barangan tidak seperti yang ditawarkan lah. Contoh kalau kita kata barang dia kata iklan ni harga sekian-sekian tapi kualiti dia dan kualiti tidak seperti apa yang dia iklankan. Kata boleh pakai tahan lama tapi bila pakai balik rumah tengok dah terpatah. Kualiti harga tidak setimpal lah. Baik. Puan, berkenaan dengan skim cepat kaya Gores dan Menang ni, mungkin Puan ada pengalaman sendiri ke yang boleh dikongsikan ke atau macam mana tu? Okey. Ini pun luar sangat kan? Okey. Okey, kalau saya boleh cerita sedikit lah untuk skim cepat kaya atau Gores dan Menang ni kan. Dia kalau kita kata Gores dan Menang ni, dia ada MO dia, modus operandi dia tersendiri. Tengok dia mensasarkan kebanyakan lah kepada warga-warga emas yang kalau kita kata bapak-bapak kita yang ada pencen tu, yang tengah ada duit banyak. Okey. Peniaga-peniaga ni dia akan highlight di contoh kalau kata di shopping mall, saya bagi perumpamaan lah, kalau dia kata dia ada buat offer pembelian percuma. Okey, puan, kita jalan-jalan kat shopping mall nanti kata, puan, kita ada buat offer hari ni. You gores you gores kertas sikit ataupun sekarang tak ada gores pun dia buat lain lah. Okey. You gores kupon ni nanti kita tengok you dapat apa. Okey. Bila kita dia dah gores, you dapat ini peralatan memasak. Dia kata. Tapi kalau you nak ni you kena tambah duit lah. Okey. Tapi dalam masa sama sebenarnya dia kata okey kalau you nak I bagi extra lagi, hadiah lagi. Kalau you nak lagi you kena tambah duit dan you akan dapat harga yang bernilai barangan yang bernilai contoh 4,000 tapi you kena bayar 500 saja. Okey, tengok harga, contoh kita kata kita dapat air fryer, kita dapat water filter sebagainya dengan harga yang murah. Okey. Jadi pengguna-pengguna sadar rasa macam teruja. Murahnya macam mana kalau kita beli kat luar tak dapat kan. Dengan harga kalau dengan tilam jet kan. Puan kata okey. Ada satu kejadian tu dapat tilam jet, dapat kursi urut. Okey, apa lagi? Barang peralatan memasak dengan harga 5,000 sahaja. Okey, bila dapat 5,000 tu dia kata dia minta kad bank tu. Dia punya cara kad bank. Okey, I nak tengok you punya point dulu. You scan dulu dekat sini. Dalam masa sama sebenarnya itu telah ditarik. Okey, masuk ke dalam dia. Okey, so saya sarankan pihak-pihak pengguna lah, especially lebih peka dan kita kata berhati-hatilah sebelum kita nak bagi dan kita kena compare sendiri puan. Kalau kata tuan-tuan puan, kalau kata barangan tu boleh dapat ke dengan harga ni? Betul ke harga ni? Kena fikir buat pembelian yang kata perbandingan yang bijak lah sebelum kita kata kita nak buat pembelian tu. Okey, baik puan. Saya ambil soalan seperti di paparan sekarang ni dari Encik Muhammad Hafizuddin.
Soalan ni berkenaan dengan boleh tak Puan bagi tahu betul ke dakwaan yang harga barang naik disebabkan kartel-kartel yang cuba mengaut keuntungan? Macam mana tu Puan? Apa komen Puan? Kalau kita kata dakwaan harga barang naik sebab kartel tu kita tak pernah terima, dan kita kata kita tak ada pun pemeriksaan kita dijalankan setiap hari. Kita tak kata lah itu adalah disebabkan kartel ke apa. Tapi macam saya mention tadi semula lah, itu adalah sebab isu-isu kenaikan harga barang asas, barang mentah kan. Jadi kita kata benda itu saya tak boleh nak katakan itu adalah isu-isu kartel sebab bagi pihak KPDHCP kita setakat ini penemuan yang dijalankan melalui MYCC iaitu Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Kenaikan harga barang adalah termasuk yang bukanlah disebabkan kartel. Okay, kalau kita MYCC dah maklumkan bahawa bukan disebabkan kartel, dan MYCC juga maklumat daripada dia sentiasa meneliti aduan mengenai kartel ni. Kita ada pihak dan agensi yang mengawal isu kartel ni. Okey, tapi kita ingatkanlah kepada pengguna di luar sana agar tahu dan mengenai kartel ni dah boleh, kalau sekiranya ada, kita tahu di mana ada isu-isu kartel ni, kita boleh terus melaporkan kepada MYCC untuk disiasat. So pihak yang berkepentingan ataupun berkenaan akan mengambil tindakan. So kalau ada, boleh salurkan je. Kita jangan kata kita senyap. Bila senyap, pihak yang terlibat tak tahu dan siasatan tidak boleh dijalankan. Baik Puan, seperti di paparan juga sekarang ni dari Cik Lizanur, ucapan penghargaan. Ucapan terima kasih kepada panel Puan Kunadiah dan KPDN HEP WPKL atas perkongsian yang syarat dengan info-info yang menyentuh kita semua. Betul lah, memang tersentuh hari ni sebab berkaitan dengan barang keperluan kan. Okey. Baik Puan, saya rasa dah hampir ke sejam ni sebenarnya kita berdiskusi hari ni. Okey, kita ada beberapa lagi soalan yang perlu dihabiskan untuk kita terangkan habis-habisan kepada para pengguna di luar sana ya Puan. Okey, soalan seterusnya mungkin make it short kot sebab ni platform-platform yang disediakan oleh KPDN sendiri kan Puan untuk menyalurkan aduan. Okey Puan, boleh terangkan secara ringkas. Dalam menangani isu-isu kita kata aduan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan KPDHCP, so kita pihak KPDHCP sendiri telah membuat satu kita boleh bina 9 saluran yang telah disediakan sendiri oleh pihak KPDHCP. Okay, kalau kita tengok boleh membuat sebarang aduan di portal e-aduan kita. Kalau kita dah e-aduan, okay, kalau kita pergi Google, kita pergi e-aduan.kpdhcp.gov.my. Kat situ Puan sendiri pun ataupun siapa-siapa yang ada masalah, ada isu-isu melibatkan harga ataupun penipuan, boleh buat dalam portal tu. Mungkin lebih mudah lah. Ataupun WhatsApp kepada 019-279-4317. Okey. Kalau ada je contoh saya kata kadang-kadang kita nak cepat kan. Kita tak nak buka portal susah. Kalau kita pergi kedai makan, contoh harga dia tak munasabah harga menu tu. Kata harga lain, kita tangkap gambar, kita hantar kita katalah aduan kita mengenai apa, isu apa, dan kita hantar kepada WhatsApp tu. Ini paling mudah lah Puan. Sekarang ni kita guna WhatsApp kan, app. So betul. Cepat sangat. Tapi pastikanlah ada pembuktian. Dokumen perlu dilampirkan sedikit lah. Kalau kata menu tu harga dia semalam saya makan nasi goreng ayam RM10. So hari ni RM12. Adalah dia punya pembuktian. Kita boleh tengok kat mana balik. Siasatan akan dijalankan Puan. Setiap aduan yang diterima akan dijalankan, siasatan akan dijalankan lah. So kita ambil tindakan. Okey, seterusnya talian bebas 1-800-886-800 dan aplikasi telefon pintar e-adu KPDHCP ataupun boleh hadir sendiri di mana-mana pejabat ataupun cawangan KPDHCP yang berhampiran. Kita ada banyak, seluruh Malaysia ada cawangan. Kalau siapa-siapa pengguna yang tak boleh hadir, kita akan bantu macam mana untuk mengisi dalam portal sendirilah. Okey, ataupun pusat arahan penguatkuasa ECC.
03-888-26245 ataupun 6088. Okey. Seterusnya bilik gerakan pengurusan negeri. Pegawai kita di negeri, especially KPDHP Kuala Lumpur, sentiasa menjaga di bilik gerakan ni puan. Kalau call ada, kita akan terima aduan tu. Dan surat daripada KPDHP juga kita boleh. Dan juga last sekali email. Boleh email juga di e-aduan@kpdnkk.gov.my. Okey puan. Itu kita 9 saluran. Mana-mana boleh pergi puan. Kalau kata tak boleh, susah nak salur tu, saya tak tahu lagi. Sepatutnya Betul. Banyak sangat alternatifnya yang boleh kita hubungi. Dengan dunia yang semakin canggih ni, saya rasa benda ni lagi pantas dan cepat sebenarnya. Kan puan? Sebenarnya memudahkan untuk kita membuat aduan. Dan tindakan akan diambil segera. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan tadi 9 saluran yang disediakan oleh KPDN-HEP itu sendiri, 9. So boleh pilih lah nak channel yang mana satu kan. Yang penting pantas dan dapat respon juga pantas. Okey. Puan, seterusnya mengenai saranan puan sendiri kepada para pengguna di WPKL ini dalam menghadapi isu bekalan yang sedang hangat diperkatakan. Mungkin ada saranan dari puan sendiri. Bagaimana nak menangani isu bekalan barang keperluan ini sendiri? Okey, saya suka ingatkan pada rakyat lah, seperti pengguna, supaya sentiasa mengetahui tanggungjawab dan menggunakan hak-hak mereka sebagai pengguna. So sekiranya kalau kata isu bekalan, ada harga bekalan mahal, silalah buat laporan, buat adukan kepada pihak KPDHP. Saranan saya supaya pengguna, hak-hak pengguna ini terbela dan kita sentiasa menjaga. Tapi bila kalau pengguna tak melaporkan, pihak kementerian sendiri tak tahu. Kita sentiasa dan peniaga juga kita minta mengamalkan sikap beretika dan menjalankan perniagaan lah yang baik. Kalau kata etika perniagaan ni, dia perlu patuhlah setiap peraturan yang kita tetapkan, mengamalkan apa yang sebabnya puan, kalau sebarang perniagaan yang tidak menjalankan atau tidak mengikut peraturan, tindakan tegas akan diambil oleh pihak kementerian lah. Baik. Okey puan, saya bacakan juga ada komen ni, kita ambil sikit dari Firashid Adania berkenaan terlebih dahulu terima kasih kepada KPDN-HEP kerana sentiasa pantau bekalan dan harga di pasaran. Puan nak tanya macam mana dengan kenaikan harga barang sejak hujung tahun lepas, sebelum kerajaan umum peniaga tidak boleh naikkan harga barang. Peniaga dah naikkan dulu harga barang siap-siap di kedai. Contoh paling dekat harga makanan, fast food dan barangan runcit. Macam mana tu puan? Okey, Apa tanggung puan? sebab macam kalau nak kata kenaikan harga barangan tu kan, macam saya macam ni, macam saya kita nak tengok balik harga barangan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan bekalan lah. Kalau kita kata sekitar jugalah. Kalau dia kata bekalan sentiasa mencukupi dan seterusnya menentukan kos lah. Maksudnya kalau kata disebabkan BKP juga kan puan. Betul. Apa kita katalah peniaga-peniaga terpaksa tutup kedai kan. Tapi di samping tu juga ada juga yang peniaga yang kita perusahaan kecil-kecil yang telah bermula. Dia bermula balik semula untuk perniagaan yang baru. So kita sentiasa memantau. Sekiranya kalau ada kenaikan harga barang tu, perlulah dilaporkan kepada kita. Okey. Dia adalah satu asas kepada tindakan pemeriksaan kita lah untuk mengenal pasti sekiranya wujud ada kesalahan mencatut ataupun tidak. Kita tengok pada mekanisme pula. Kalau kata betul harga dia naik, kita akan buat penyiasatan lah, akan diteruskan. Nak tahu berlaku pencatutan di situ ataupun tidak. Baik. Puan, bila sebut pasal PKP tadi, saya terus teringat dengan pembelian panik waktu PKP hari tu. Even saya pergi khidmat rumah saya sendiri pun kosong, rak semua kosong. Jadi apa komen puan berkenaan dengan pembelian panik? Memang rakyat Malaysia panik ke macam mana?
kalau ikut pembelian penik ni, kita pihak kementerian sebenarnya kita tidak menyarankan untuk semua pengguna bawa pembelian penik. Bila dah penik, sebenarnya bekalan mencukupi. Tapi contoh kalau seorang pengguna kata, barang ni dah habis. So dia bagi tahu semua dah habis. Bila dia panik, semua orang akan beli dalam kuantiti yang banyak. Ya, Bila betul. Sepatutnya contoh kalau kebiasaan kalau saya beli harga minyak satu botol je. Untuk minyak 5 kg tu satu botol. Untuk penggunaan katalah sebulan. Tapi bila kata tengok barang berkurangan, okey saya pun nak beli juga 2 botol, 3 botol. Takut nanti bulan depan saya tak boleh masak pula, minyak tak ada. Sebenarnya pembelian penik tu adalah tidak disarankan oleh pihak kementerian. Kita war-warkan kepada pengguna agar tidak membuat sebarang pembelian penik. Pembelian penik ni akan menyebabkan rakyat Malaysia panik juga tau. Satu Malaysia panik. Ya. Kebiasaan kita pergi kedai ni tak ada, semua tak ada. Dah semua panik. Semua buat pembelian yang dalam kuantiti yang sangat banyak. Kebiasaan bukan seperti kebiasaan lah saya kata. Jadi menyebabkan kita punya bekalan tu ada, tapi kita kalau kata supplier tu akan datang sepatutnya 2 minggu sekali, tapi dia terpaksa datang lagi minggu depan kena lagi restock balik. Betul. Sebenarnya tak elok kita kata buat pembelian penik ni tak ada isu pun sebab bekalan mencukupi setakat ni. Baik, begitu tuan-tuan dan puan-puan, bekalan mencukupi, tak payah panik. Okey Puan, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung sesi kita pada petang ini dan saya ada soalan cepu mas untuk Puan pada petang ni. Soalan saya, apakah harapan Puan melalui KPD NHCP sendiri, KPD NHCP WPKL bagi tahun 2022 ni? Okay, harapan kita dan matlamat KPD NHCP, especially KPD NHCP wilayah Persuan pada tahun ni, kita akan meneruskan lagi kita punya program jualan keluarga Malaysia dan juga program jualan Malaysia PJM. Okey. Sebab apa? Perjualan ni kita akan teruskan berterusan bagi mencapai hasrat kerajaan jugalah, memastikan pengguna di wilayah persekutuan especially-nya mendapat bekalan barangan dan keperluan asas yang harga yang berpatutan lah kata. Kalau dalam program ni, kalau Puan sendiri pergi, Puan akan tengok berapa diorang jual harga yang berpatutan sangat daripada di supermarket. Harga dia lebih murah lah. So kita, matlamat kita untuk kita maintainkan sehingga hujung tahun ni untuk mengadakan kedua-dua program ni lah. Baik, okey Puan. Pesanan, mungkin ada pesanan terakhir Puan? Kita nak tutup dah. Okey, pesanan saya sekiranya ada sebarang peniaga yang menjual ataupun melakukan kesalahan, minta semua pengguna membuat aduan dan melaporkanlah sebarang. Okey, so kita bawa alert dan kita akan membuat tindakan seterusnya lah, siasatan lanjut. Okey, so sebarang aduan macam kita kata, kita ada 9 channel, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke sana buat aduan dan pastikan pihak peniaga dan juga tidak mengambil orang kata ambil sambil lewa dan ambil kesempatan dan menaikkan harga barang di saat-saat macam ni lah. Itu harapan saya lah. Sila adukanlah kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana, begitu tadi sesi Influencer Ejapan bagi edisi 10 Februari 2022 pada hari ini. Dan akhir kata, sebagai penutup kalam bagi Japan WPKL, saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesudian Puan Kunadiah binti Cik Kumuni, Pegawai Penguatkuasa dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna WPKL bersama-sama dengan saya menjayakan program Influencer Ejapan pada petang ini. Terima kasih Puan. Akhir kata, jadilah pengguna yang bijak, jadilah peniaga yang beretika. Terus patuh kepada SOP, pakai pelitup muka, kerap cuci tangan, jaga jarak anda. Kita belum menang. Kita mesti menang. #Keluarga Malaysia. Sekian saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.